Baik, kita beralih ke segmen yang juga dinanti-nantikan sebenarnya, Lensa Medik, iaitu kita akan berbicara mengenai rawatan tanpa bedah jantung si comel hari ini. Kerana kalau kita sebut tentang penyakit jantung, biasanya lah kita selalu mendengar secara ringkas tentang penyakit jantung yang melibatkan pesakit dalam kalangan dewasa dan dikaitkan pula dengan penyakit tiga serangkai, dengan gaya hidup, dan bagaimana pula sebenarnya penyakit jantung kongenital risiko dalam kalangan kanak-kanak dan juga apa yang dimaksudkan dengan rawatan tanpa bedah ini. Jadi kaedah rawatan alternatif yang kita ada. Kita bersama dengan Doktor kita hari ini ialah Dr. Marhisham Cik Mud, pakar kardiologi pediatrik, Pusat Jantung Kongenital Kanak-kanak, Institut Jantung Negara. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Doktor mestilah khabar baik, kan? Okey, mungkin pertama sekali Doktor boleh terangkan kepada kita dulu apakah dia penyakit jantung kongenital ni? Alright. So penyakit jantung kongenital ini merupakan penyakit jantung ataupun kecacatan jantung yang berlaku pada struktur jantung yang daripada lahir lagi. Dia bermula daripada pembentukan jantung itu sendiri dalam lebih kurang 6 atau 8 minggu kandungan. Alright. Dan biasanya penyakit ini melibatkan struktur jantung. Itu yang membezakan dengan penyakit jantung pada kalangan dewasa. Pada golongan dewasa, dia merupakan penyakit jantung yang biasanya melibatkan fungsi jantung, lemah jantung ataupun saluran darah koronari yang tersumbat. Tetapi untuk kanak-kanak ataupun bayi atau kanak-kanak, ia lebih kepada struktur. Maksudnya ada lubang pada jantung ataupun injap yang sempit, ataupun saluran darah bertukar. Dan dia boleh menjadi sekompleks side jantung, maksudnya posisi jantung itu berubah dari kanan kiri dan juga bilik jantung berubah. So itu semua adalah kecacatan pada struktur jantung. Memang dilahirkan. Sejak lahir bayi dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Dan kecacatan struktur jantung ini boleh dikesan dalam kandungan lagi ataupun apabila bayi telah dilahirkan? Yes, kita boleh mengesan penyakit jantung kongenital ini seawal kandungan itu dalam lebih kurang 18 minggu, melalui apa kita panggil fetal scan ataupun ultrasound untuk tengok struktur jantung pada kandungan. Kalau ikut statistik ataupun rekod yang ada pada IJN, berapa ramai yang mengidap kes sebegini? Secara umumnya statistik untuk penyakit jantung kongenital ni adalah lebih kurang 6 hingga 8% dalam setiap kelahiran hidup. So itu bermakna sekiranya di Malaysia kita menganggarkan lebih kurang 500,000 kelahiran hidup setiap tahun. So itu bermaksud lebih kurang 4,000 pesakit baru untuk setiap tahun. Statistik. Ya. Ada pecahan ataupun risiko terhadap jantina tertentu ataupun ia secara rawak berlaku? Itu adalah secara rawak, tapi biasanya lebih kurang 60% adalah di kalangan bayi lelaki. Ada kena-mengena juga dengan amalan ibu semasa mengandung ataupun ia memang secara semula jadi berlaku? Okey, secara majoriti atau secara keseluruhannya biasanya penyakit jantung kongenital ini berpunca daripada kita tidak tahu puncanya. Okey, tetapi ada segelintir yang kita boleh predik ataupun kita boleh menjangkakan anak itu kemungkinan besarnya boleh dapat penyakit jantung kongenital. Contohnya risiko-risiko yang ada pada ibu semasa mengandung, ibu yang mengalami penyakit kencing manis, alright, so risikonya lebih tinggi, ataupun ibu yang mengambil ubatan tertentu. Contohnya ubat untuk penyakit tekanan jiwa, ataupun kita panggil lithium. Ibu yang konsum alkohol, ataupun ibu yang mengalami masalah jangkitan kuman, contohnya rubella. Sebab itu kita menyarankan suntikan rubella kepada murid. Selain suntikan itu, untuk golongan yang berisiko tinggi ini, mungkin ada cara boleh mengelak ke doktor ataupun itu cuma cara pencegahan. Pencegahan, cara pencegahan. Tapi sekiranya ibu mendapat jangkitan
virus tertentu dan ia tidak dapat dielak. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengurangkan risiko ibu itu untuk mendapat penyakit jantung kongenital. Kita dah berikan gambaran keseluruhan tentang penyakit jantung melibatkan kanak-kanak dan juga bayi ini. Kita pergi kepada cara rawatan tanpa bedah ini, kaedah ataupun alternatif perubatan itu mungkin doktor. Okey, kalau ditengok pada kita punya VT itu, itu merupakan salah satu rawatan tanpa bedah yang kita lakukan di Institut Jantung Negara. Alright, secara keseluruhannya cara rawatan ini daripada statistik yang saya berikan tadi, 50% daripada pesakit ini, sekiranya 4,000, mungkin 2,000 daripadanya memerlukan rawatan. Okey, maknanya tidak semua penyakit jantung kongenital memerlukan rawatan. Okey, hanya lebih kurang 50%. Okey, daripada 50% ini, 2/3 daripadanya memerlukan pembedahan. Okey, maksudnya penyakit jantung yang kompleks ataupun kalau lubang, mungkin lubang itu yang besar, itu memerlukan pembedahan. Okey, tetapi untuk rawatan tanpa bedah ni dalam lebih kurang 1/3 daripada statistik yang saya berikan tadi. So kita boleh memberi rawatan secara tanpa bedah. Okay. Ini bermaksud tiada luka atau incision yang kita buat pada dada pesakit. Alright, maksudnya kita menggunakan tiada torehan, tak ada kesan. Alright, tetapi kita menggunakan saluran darah pada pangkal paha pesakit, okey, untuk contohnya menutup lubang ataupun membuka injap yang sempit. Okey, di sini saya bawa beberapa contoh yang kita guna dalam kita punya makmal, okey, untuk menutup lubang ataupun membuka injap yang sempit. Ya. Dan rawatan ini boleh dilakukan pada berapa bulan usia bayi pun, adakah begitu? Ya, dan mungkin juga kalau ada rakan-rakan kita yang nak bertanyakan soalan, anda boleh hubungi kami ya. Talian terus 0322828578 22828579. Dan tadi doktor tentang umur usia bayi untuk menjalani rawatan. Dia bergantung kepada jenis kecacatan jantung kongenital yang berlaku. Okay, sekiranya ia merupakan lubang pada jantung, okey, ia memerlukan berat yang sesuai. Okey, contohnya sekiranya PDA yang kita tunjuk pada VT ini, okey, baby ataupun bayi itu biasanya beratnya lebih daripada 5 kg. Okey, baru kita boleh melakukan rawatan cara sebegini. Tetapi sekiranya injap yang sempit, ini merupakan mungkin hidup atau mati untuk baby itu, bergantung kepada saluran darah, kita panggil saluran darah ductus, untuk memberi aliran darah kepada paru-paru. Okey, sekiranya injap itu tertutup, kita perlu buka, biasanya seawal 1 minggu kita perlu buka injap yang sempit. Dan ini tidak memerlukan berat badan yang sesuai. Mungkin berat 22.5 kg, kita sudah boleh melakukan rawatan sebegini. Dia bukan bermaksud sesuai untuk semua kes. Ya, betul. Dia tidak bermaksud sesuai untuk semua. Dia ada kriteria tertentu yang kita perlukan untuk memberi rawatan cara sebegini. Bila sebut tentang rawatan, selalunya dua perkara yang bermain di fikiran saya dan ramai, mungkin satu risiko dan satu kosnya. Okey. Biasanya untuk risiko ini, okey, untuk dia berlainan jenis prosedur yang kita buat, risikonya berlainan. Alright, and then saiz pesakit itu pun risikonya berlainan. Maksudnya sekiranya kita punya prosedur itu dilakukan pada bayi, so risikonya lebih tinggi. Alright, sekiranya kita melakukan prosedur itu kepada golongan yang dewasa ataupun berat yang sesuai, berat yang agak besar dan risikonya lebih rendah. Okey, dan bergantung kepada jenis prosedur yang dilakukan. Contohnya membuka injap yang sempit pada bayi, risikonya agak tinggi. Okey, tapi kita walaupun tinggi, ia mungkin berlaku, dia punya komplikasi itu boleh berlaku mungkin dalam 1%. Jadi peratusan kejayaannya agak tinggi. Agak tinggi. Ya. Dan apa yang doktor bawa sebenarnya hari ini yang kalau boleh kita kongsikan juga, yang digunakan dalam bentuk rawatan ini, doktor? Okey, so apa yang saya tunjukkan ini, alat yang pertama ni adalah cara penutupan yang kita lakukan, penutupan lubang pada jantung.
Alright, kalau boleh kamera fokuskan kepada alat ini. Alright. Yang ni kita Yang ini kita masukkan, dia sebenarnya dia dalam keadaan yang kuncup lah. okey. Itulah dia. Gerun juga tengok kan kalau besar macam tu. Okey. Okey, dia dalam keadaan yang kuncup sebegini. Okey, di dalam tube-nya. Alright, kita masukkan melalui saluran darah dekat pangkal paha. Okey, dia ada tube dia lah. Okey, dalam pangkal paha, dan kita pergi kepada lubang yang kecacatan lubang pada jantung itu. Dan bila sampai kepada tempatnya, dan kita buka. Okey, kita buka untuk tutup lubangnya. So lubangnya akan trap lah ataupun akan terperangkap in between di antara disc inilah. Okey. Okey, dan selepas kita letak dan ini kita kena lepaskan lah. Tak boleh letak macam ni dekat pesakit. Alright. Okey. So dia akan, bila kita pusing, dia ada caranya alright yang kita buat supaya alat ini akan dibiarkan dekat struktur jantung dan dia akan kekal selama-lamanya. Maknanya ia dilepaskan. Kita lepaskan. Gitu. Okey. Kita lepaskan ini dan ini akan berada dekat situ. Memang selama mana tempoh hayatnya alat ini seumur harus hidup. tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Apabila kita letak alat itu dan secara semula jadi tisu manusia ini dia akan menutupi alat tersebutlah. Okey, bila dah tisu manusia ini kita akan menutupi lubang itu dan dia akan kekal seumur hidup. Dan prosedurnya tidak menggunakan kamera untuk melihat. Kita guna angiogram. Angiogram sebagai contoh macam alat balun sebegini, kita menggunakan angiogram sebagai kita punya panduan untuk kita tuju kepada tempat-tempat tertentu. Okay. Untuk penutupan lubang segini kita mungkin memerlukan apa kita panggil ekokardiografi atau ultrasound untuk tengok struktur jantung. Doktor, memang sekali rawatan sahaja sekali rawatan sahaja dan akan dapat menjalani rutin seperti bayi dan kehidupan kanak-kanak biasa. Maksudnya dia bergantung kepada, macam saya cakap, kompleksiti. Berapa kompleks jantung tersebut. Okey, untuk penyakit jantung yang kita tutup lubang, ini contoh-contoh yang kita guna untuk menutup lubang pada jantung. Ini maknanya fungsi yang sama cuma bentuk berbeza atau macam mana? Ini yang baru. Fungsi yang sama untuk tutup lubang atau saluran darah yang tidak normal pada jantung. Alright. Caranya lebih kurang sama, tekniknya lebih kurang sama, tetapi tempat yang berlainan, okey, ataupun masalah yang berlainan. Kecacatan yang berbezalah. Betul. Rawatan ini hanya di IJN atau di majoritinya adalah di IJN, tetapi ada juga tempat-tempat lain yang membuat kaedah sebegini. Tiada rawatan susulan, maksudnya adakah perlu ada preskripsi ubat-ubatan lain ataupun sebagainya, macam mana? Satu lagi, itu pun bergantung kepada kompleksiti dan biasanya sekira kaedah yang tutup lubang sebegini, biasanya kalau pesakit mengambil ubat-ubatan seperti ubat untuk kontrol jantung supaya tidak bengkak, okey, ataupun orang panggil ubat lawas kencing, alright, mungkin itu memerlukan dalam tempoh sekejap selepas kita buat prosedur ini. Maknanya susulan selepas prosedur saja, tapi bukan sesuatu yang harus diteruskan sepanjang hayat. Tidak. InsyaAllah begitu. Baik. Itu dia. Yang sesuatu yang baru sebenarnya dapat kita kongsikan. Ivan macam ngilu-ngilu macam saya pun. Tak berani tengok. Okey. Dan mungkin kita harapkan ia memberikan manfaat kepada ramai orang yang berkongsi pengalaman pengetahuan ini dengan kita pagi ini bersama-sama dengan doktor yang kita hubungi, doktor yang kita jemput datang sekarang, Dr. Marhisham Cekmur, pakar kardiologi pediatrik Pusat Jantung Kongenital Kanak-kanak IJN. Terima kasih doktor kerana bersama-sama kami. Okey,